Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa, bukan Selasa, hari Thursday hari Khamis 31 Disember 2020. Hari ini adalah hari terakhir kita trading untuk tahun 2020. Esok cuti dan kita akan sambung balik market minggu hadapan. Okey, hari ini saya agak terpanggil untuk buat satu lagi video. Sebenarnya video ni pun saya pernah buat, tapi mungkin saya buat yang baru. Apakah ciri-ciri yang ada dalam TradingView free version ataupun akaun percuma, apa yang boleh, apa yang tak boleh, dan juga mungkin kita boleh buat, kalau kata untuk permulaan kan, untuk belajar ke apa semua, strategi apakah yang sesuai diguna pakai untuk pengguna-pengguna percuma. Okay, kalau tengok pada chart sekarang ni, ini adalah rupa bentuk awal. Ini saya guna dalam web browser. Dia boleh running pada mana-mana browser saja. Tak kisahlah Chrome ke, Edge ke, Internet Explorer ke, dia tak kisah. Sebab dia hanya memerlukan internet browser dan juga internet, steady internet. Ini rupa bentuk dia sejak 2 minggu lepas. Sekarang jadi putih. Rasa minggu ni ke minggu lepas lah, dari hujung minggu lepas, putih saja. Nampak macam tenang lah. Okay, untuk yang belum guna, kalau nak guna, contohlah sekarang ni katalah saya langsung tak daftar apa-apa, apa benda yang kita boleh buat? Masih boleh buka chart. Ni tanpa register apa-apa. Masih boleh buat chart. Nanti dia akan tanyalah, ni percubaan percuma lah apa semua ni. Dan juga masih boleh guna macam biasa, tapi dia akan cuba untuk register lah. Kalau kita nak pakai penyaring pun masih boleh guna juga tanpa perlu register. Tapi kalau ada benda-benda yang kita nak tambah, contohlah kita nak buat harga akhir atas 20 sen. Kalau kata nak save ke atau apa, nanti mungkin dia akan tanya untuk register lah. Saya tak nak tekan ni kan hilang pula. Okay, nak baca idea, setelah pilihan editor, masih boleh baca lagi. Saya tekan saya klik tengok boleh baca tak. Okay, masih boleh baca. Kalau kita nak tekan like, nanti dia akan tanya untuk register. Dan okay, untuk pendaftaran, so kita ada percubaan percuma ni, tak apa, kita daftar masuk dulu sebab kita nak guna percuma. Percubaan percuma tu dah tidak kita. Untuk register, kita boleh register sama ada nak gunakan Google punya account, Facebook punya account, Twitter, Yahoo, Apple ID dan juga LinkedIn. Atau kita boleh guna email kita sebagai username kan, email. Sebab dia semua ni kalau kata pakai email ni, dia akan hantar satu link untuk kita activation lah. Kalau yang lain-lain ni dia auto login. Saya cadangkan boleh guna mana-mana yang kita rasa sesuai gunalah, rasa suka nak guna boleh guna. Okay, katalah saya dah login. Okay, ini saya punya. Ini yang saya pernah register lama dah lah. Ni lama punya. Dan dalam keadaan bersih percuma. Okay, kalau kata masih kita boleh guna yang macam biasa juga. So kita terus pada yang apa yang boleh, apa yang tak boleh. Okay, dari segi saya terus saya tak nak cerita terlalu detail, nanti dia jadi lambat. Okay. Untuk indikator, dia kata kat situ boleh pakai 3. 3. Contoh kalau saya kata nak tambah MACD. Tambah. Saya pakai RSI, stokastik RSI lah. Dan juga lepas ni saya nak pakai apa lagi indikator OVB. CCI lah. Aduh, pening kepala lah. Okay.
Apa yang boleh, dia kata 3 saja. Jadi kalau saya nak tambah lagi, contohlah saya nak pakai ni, yang keempat dia dah kata tak boleh dah. Dapatkan arah lain tersembunyi dan peluang dagangan sehingga ni sebenarnya dia suruh upgrade. So kita punya buy technical 3 indikator saja dalam satu chart untuk yang free account ataupun account percuma. Tetapi secara technically juga kita boleh tambah satu lagi menjadikan dia 4. Di mana kalau kita menggunakan volume original dia, ini volume dalam chart volume ni dia tak kira sebagai satu. Dia bagi macam umpama macam free lah, free. Jadi tadi walaupun dia kata boleh pakai 3 saja, tapi kita sebenarnya boleh pakai 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Volume tak dikira. Okay. Saya buang ni dan saya buang ni. Benda yang obvious yang kita akan nampak adalah iklan di sebelah kiri ni. Iklan ni sama ada dia suruh upgrade ke tak upgrade ke, dah ada iklan forex lah apa semua kan. Itu semua daripada pengiklan yang masuk. Kalau kita tekan hilang, dia akan hilang. Tapi kejap lagi dia muncul balik. Kalau rasa macam menyusahkan, kena tak kisahlah. Kalau menyusahkan, kena accept lah sebab kita kata nak pakai yang free version saja kan. Dari segi melukis, menggunakan segala tool yang segala bapaknya tool dalam ni ada, boleh pakai. Dan kalau kata kita save, dia tetap akan save. Contoh macam ni, saya ada buat layout ni, breakdown. Buatlah apa saja yang kita conteng, dia takkan hilang. Dia akan duduk melekat dalam kita punya account yang kita login tadilah. Kalau saya nak buat baru, boleh tak? Tak boleh. Dia bagi satu saja. Satu layout saja. Bukan kata tak boleh. Free version kan. So limitation dia lah. Okay, segala sebelah kanan ni pun masih berfungsi macam biasa. Dan kita masih juga boleh membuat trading idea kalau nak. Dan untuk publish ke public, saya kurang pasti boleh ke tak. Tapi contohlah kalau kita buat, boleh terbitkan dari awam, masih boleh. Berapa banyak tu saya tak pasti. Tapi kalau kita nak buat sendiri, maksudnya kalau kita buat trading idea tu ataupun kita jadikan dia sebagai journal entry kita, masih boleh pakai, masih boleh jalan macam biasa, tak ada masalah. Contoh macam saya buat ni, saya pernah buat tahun bila ni 2018 dulu. Ambil kau mendapat. Tapi masih simpan lah ni. Dia masih simpan ni. 2018 dah 2 tahun. Masih okey lagi. Mana boleh pakai. Boleh pakai. Nak buat trading idea boleh untuk free version. Dan lain-lain ni kita ada dia punya sembang awam tu. Ada kata yang sembang awam boleh. Tapi ada yang macam private ke apa mungkin tak dapat masuk kot. Situ saya kurang pasti. Okay, kita terus ke senarai pantau ataupun kita nak buat watchlist. Berapa watchlist ni, kalau kita mula-mula buka, dia akan bagi yang Apple lah apa semua tu kan. Kalau cerita dulu, saya boleh buang benda ni semua. Berapa banyak boleh masuk? Jom kita test. Katalah kita ada penerja volume ni. Saya nak susun by volume. Kita ambil sini sampai, nak kira dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita try 11 dulu. Alamak. Okay, 11 kita masukkan. Tambah simbol terpilih ke senarai amatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, boleh masuk. Dan kalau kita tambah lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya tambah 9 untuk cukupkan 20. Tambah simbol terpilih ke senarai amatan. Masih 20. Boleh lagi. Nak tambah lagi. Okay, kita try lagi. 1, 2, 3, 4, 5. So, jadikan dia 25. Kira banyak lah tu. Sebab kalau kita nak buat watchlist, membuat banyak, buat apa, bukan yang orang boleh beli pun semua kan. At least kita nak 5 je. Dalam banyak-banyak yang terbaik ialah yang kita study tu, kita nak 5 pun cukup. 5 tu kan, itu pun susah nak beli.
Lagi-lagi kalau sampai 20, 30 ni kan. Jadi dia boleh, watchlist boleh dibuat. Ni account free ya, ingat kita cerita free version, free account yang hari ni. Masih boleh pakai. Okey. Lagi berkenaan data. Okey, bawah ni screener pun boleh pakai. Kita boleh pakai. Kalau nak buat baru pun boleh. Sekarang ni saya dah buat satu baru, saya dah buat dua baru. Kalau kata saya nak buat lagi, saya nak buat perubahan atas 50%. Di volume ni. Persen perubahan bawah pula. Atas. Okay, 50%. Nah, kenapa tak jalan? Atas. Okay, 50%. Tak jadi biru lah. Sekejap. Tak apa, kita cancel dulu. Okay, saya nak buat sekali lagi. Perubahan atas 50%. Okay lah. Nah, kenapa tak boleh? Okay. So tak apa nampak dia macam tak boleh pula. Kalau kata saya nak ambil atas 0.5. Okay, berubah. Perubahan persen atas. Oh yelah. Astaghfirullahaladzim. Ini perubahan persen untuk hari ni memanglah tak ada. Memang tak ada lah 50%. Kita nak untuk hari ni padahal lah maksimum kita ambil 10% lah. Barulah ada. Kan? 16, 30, 26. Nak pilih yang 50%-nya memang pagi-pagi ni memang tak ada lah kan. Mungkin petang-petang nanti baru ada. Okay, boleh pakai dan saya cuba save. Saya tengok simpan screen sebagai test 3. Okay, masih ada. Saya ada 1, 2 dan 3. Berapa banyak boleh? Nanti boleh cuba sendiri. Saya tak nak buang masa sangat banyak dekat sini. Okay, rasanya yang lain boleh pakai. Kalau saya nak save gambar ni dan share pada orang boleh. Kalau kata saya nak share chat saya pun boleh tak? Perkongsian pun boleh. Masa kalau kita buat conteng apa-apa, kita kongsikan boleh. Dan okay, yang terakhir berkenaan data dalam ni lah. Penaju volume. Data ni kalau kata kita free version memang data dia delay. Lagi-lagi kalau kita buka chat dia keluar D kat sini, maksudnya delay lah tu. Dulu-dulu masa 2018 ni screener ni dia live tau. Dia live pula. Mak ni tak boleh. Setiap 10 saat pun tak boleh, dia tak bagi. Jadi kita kena klik selalu. Dulu live, masa kalau kita buat screener, dia hantar, dia ambil data yang tengah jalan. Dululah, mungkin sekarang ni dia dah contoh macam solid sekarang ni agak akhir 235. Kalau ikutkan saya punya solid sekarang ni dah 235 jugalah. Bentuk sama. Mungkin ni dalam 15 minit. Yang terlepas sekejap kita tengok. Jian Kun 555. Jian Kun 555. Sama juga. Dia 550. Okay, lewat sikit. Sekarang ni dia punya ni 550. Saya punya Jian Kun sekarang yang berbayar ni yang ada live data 555. Inilah menunjukkan yang dia delay 15 saat. 15 minit. Tapi kalau kita buka contohlah Apple, ada beberapa carta yang memang diberi live, kita akan nampak data live ni. Berapa live dalam minit chat ke apa semua tu saya kurang pasti, tapi dia bagi live lah. Okay. So untuk upgrade ke live data ni, untuk dapat minimum kena upgrade terus ke pro version. Minimum mesti kena upgrade ke pro version baru boleh apply time real time data. Kalau kita free version memang takkan boleh. Dia tak benarkan lah. Itu ada syarat dia. Okay, untuk yang free version pula, time frame pun kita cuma boleh tengok 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Bawah daripada tu 4 jam
boleh tengok lagi. 1 jam masih boleh lagi. Ni Apple, sorry. Apple boleh, kita ambil yang Malaysia tadi. 1 jam pun boleh lagi. 4 jam pun boleh lagi. 5 minit pun boleh lagi. Kelakar pula. Tori kata tak boleh. Kalau boleh, okey lah. Semua, yelah dia delay kan. Boleh lah 5 minit, 30 minit. Mana kalau nak study ni boleh je lah 30 minit. Okey. Macam ikut tajuk yang saya nak bagi tahu awal tadi, strategi apa yang kita boleh pakai menggunakan yang real time free version ni, free account ni. Okay. Yang pertama, kalau kita nak gunakan screener macam yang saya buat, volume power ke 4H volume power ke apa semua tu tak sesuai disebabkan data dia yang delay 15 minit. Tak sesuai ya. Jangan nantikan kita beli-beli tengok harga kat sini. Contohlah macam MLab sekarang 85 sen, sekali tengok MLab kita pergi beli, MLab dah jadi 75 ke berapa, tak kisahlah kan, tapi dia delay lah, lambat. Jadi untuk volume power, 4H volume power yang mana saya kata untuk tengok real time dia naik ke tak sesuai pakai sepanjang masa dan 1 hari. Tetapi masih boleh dipakai kalau nak guna pada waktu rehat. Maksudnya dalam pukul 12.30 kan market tutup. Okey, lepas tu dalam 15 minit 12.45 ke atas dah boleh guna screener yang tadi tu, volume power, sebab dia akan ambil data yang last sekali lah. Atau ni kalau nak pakai yang harian atau gunakan yang free version ni untuk study end of day saja. End of day. Pasal kalau kata kejadian ni dah berlaku, malam-malam baru kita nak study, contoh ni kan nak buat box trading, semalam dah buat kiraan ni ada kenaikan tinggi hitam apa semua, dah standby dah nak beli. Beli saja kan. Lepas tu hari ni boleh naik boleh jual. Contohlah mana kita gunakan end of day. So saya ulang balik, kita boleh pakai untuk yang free version ni, jangan guna untuk yang real time betul-betul kan. Nak konon-konon nak macam yang ada data real time lah, nak anjut kan. Tak boleh. Itu tak boleh. Tapi masih boleh guna pada waktu rehat ataupun end of day, ataupun sebelum market buka lah. Macam end of day tu saya kira end of day petang tutup sampai ke pukul 8.59 besok pagi. Itu kita panggil end of day. Okay. Dan yang betul-betul yang terakhir, kalau ada kita nak guna selain daripada indikator yang orang lain buat, yang TradingView bagi ni, dia panggil kerusakan awam ni, kalau kita nak guna orang lain punya indikator pun boleh, sama ada dia open ataupun tak. Okay, kalau kata macam saya, trendband cycle saya memang bagi guna terus, siapa-siapa nak guna boleh masukkan, masih boleh pakai dan dia boleh jalan, tak ada masalah. Macam mana nak guna trendband cycle ni, macam biasalah, saya dah ada buat video tu. Dah banyak, ada 10 video dah saya buat. Okay. Apa saja indikator boleh dipakai kalau orang tu bagi pakai. Jadi kalau kata dia restrict, contohlah macam dia hanya invitation only, kita kena minta dia invite kita lah. Dan kalau kata bersih berbayar pun, kalau ikutkan sebenarnya masih boleh pakai pada free version. Contohlah kalau saya buat trendband cycle ni, saya nak buat bersih berbayar lah kan. Kalau awak nak guna, saya tak semestinya kata awak kena ambil pro version. Free version pun boleh pakai. Cuma yang macam saya kata tadi, bila kita dah ada signal ni, kita nak cepat kan. Jadi bila nak cepat, kalau kita tak ada real time data, memang susah lah nak buat kerja-kerja yang gunakan signal ni. Biasanya kalau kita beli signal yang berbayar ni, dia nak minimum kena upgrade ke pro, dan juga nak best tambah real time data. Tapi saya cuma nak jelaskan, walaupun kita guna free version, masih lagi boleh pakai invitation code, dengan syarat orang tu bagi kita, dia invite kita lah. Kita bagi username, nanti dia invite. Lepas tu kalau dia buat subscription kan, mungkin sebab sekarang ni invitation code dah boleh buat limit time frame. Dia macam satu nama tu, okay, start bila, end bila. Mana bagus lah untuk yang siapa nak provide service ni. Okay, saya rasa itu saja. Maksudnya, kalau ada yang tanya free version boleh pakai ke tak untuk trendband cycle ni, saya kata boleh pakai je lah. Tapi ulang balik video ni dan tengok apakah perbezaan dia yang ketara
antara yang kalau kita upgrade Pro dan ada data-data dengan yang percuma ni. Agak menarik jugalah, iklan ni kurang keluar. Seingat saya dulu saya keluar, oh ni mungkin ada adblock kot. Tapi tak juga, iklan ni kat dalam. Selalu tekan-tekan iklan keluar, tekan-tekan iklan keluar. Okeylah, kita jumpa lagi. Mungkinlah ini video terakhir untuk 2020. Saya minta maaf kalau ada salah silap untuk tahun ini. Dan kita jumpa lagi tahun hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye.